Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam YouTube channel Ustaz Aizat An-Nur. Pada hari ini kita akan mempelajari untuk topik pendidikan Islam tahun 1. Di sini kita akan mempelajari 3 bahagian. Yang pertama, adik-adik akan belajar mengenai Al-Quran. Bahagian Al-Quran iaitu huruf-huruf bertasydid dan lafaz Al-Jalalah. Lafaz Al-Jalalah dan huruf bertasydid. Okey. Yang kedua, adik-adik akan belajar berkaitan dengan adab. Dengan adab. Iaitu dalam konsep keluarga. Ini kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu ini kita akan ulang kaji semula. Dan yang bahagian yang ketiga, adik-adik akan belajar tentang suku kata terbuka. Okey. Suku kata terbuka. Apakah suku kata terbuka yang kita akan belajar pada hari ini? Tunggu sehingga akhir video ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar topik pendidikan Islam dimulakan dengan bahagian Al-Quran. Bahagian Al-Quran. Okey, baiklah. Adik-adik boleh buka buku teks. Okey, yang dah ambil buku teks tu bagus. Alhamdulillah. Kita terus bersemangat. Walaupun Ustaz berada ataupun jauh daripada kamu, tetapi kita perlu menggunakan medium yang ada seperti YouTube ini untuk kita memperolehi ilmu. Di samping adik-adik ada buku teks pendidikan Islam sebagai sumber rujukan. Okey. Jangan buku teks. Okey, Ustaz akan kongsikan Ustaz punya buku teks. Okey. Buku teks Ustaz di mana? Okey. Jumpa sebelah mana buku teks? Okey, sudah jumpa. Okey. Ini kita akan mulakan dengan mengenal apakah itu lafaz Al-Jalalah. Apakah itu lafaz Al-Jalalah? Okey, baiklah adik-adik. Lafaz Al-Jalalah. Okey. Minggu lepas kita dah belajar bacaan tasydid ataupun bacaan sabdu. Nun bertanda sabdu ataupun min bertanda sabdu. Dalam bahagian ini, dalam topik ini, dia mengandungi juga lafaz Al-Jalalah. Okay, apakah dia? Bagaimana kita nak mengenali lafaz Al-Jalalah? Lafaz Al-Jalalah. Okey, yang pertama seperti ini. Apabila kalimah ataupun huruf yang bertanda atas bertemu dengan alif wasal. Ini huruf alif yang atasnya macam kepala huruf sad. Kalau dulu Ustaz belajar, Ustaz punya guru panggil apa? Alif wasal. Kalau nak mudah untuk adik-adik, alif ni atas dia bertanda, kalau adik-adik bertemu, okey, alif atas dia ada macam huruf sad ni, kepala sad. Okey, kalau sebelum ni berbaris di atas, maka adik-adik perlu membaca dengan tebal. Wallahu. Sekali lagi. Wallahu. Okey, yang kedua. Yang kedua ini. Tak nak ikut. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Okey, yang ketiga.
Innallaha sari'ul hisab. Sekali lagi. Innallaha sari'ul hisab. Apakah kita nampak persamaan dengan yang di sebelah sini? Okey, terlihat. Okey, ini pula sebelumnya berbaring di hadapan, bertemu dengan ahli wasal ataupun kita boleh kenali dengan kalimah Allah. Maka kita akan sebut dengan kalimah Allah juga. Wallahu wajhullah. Minta maaf. Wajhullah. Sekali lagi. Wajhullah. Okey, yang kedua. Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Yang ketiga. Tilka hududullah. Sekali lagi. Tilka hududullah. Sebab itu Ustaz katakan tadi, apabila huruf yang berbaris di atas maupun di hadapan bertemu dengan kalimah Allah, maka kita sebut dengan kalimah Allah juga dengan bacaan yang tebal. Okey, apakah beza dengan bacaan Al-Jalalah di bawah ini? Okey. Nanti bawah ni ada terangkan. Kalau yang tadi baris hadapan baris hadapan. Yang bawah ni, adik-adik boleh lihat di bawah ni. Baris hadapan dan juga baris atas bertemu dengan kalimah Allah. Huruf lam dibaca taqliz, iaitu sebutan tebal pada huruf lam. Huruf lam yang kita di tengah. Manakala baris di bawah bertemu dengan kalimah Allah, huruf lam dibaca tarfiq, iaitu sebutan nifis pada huruf lam. Ada di bawah ni. Di bawah ni. Taqliz ni bacaan tebal untuk baris atas dan baris di hadapan. Ni. Ni. Masalah baris di bawah ni pula bertemu dengan kalimah Allah dibaca dengan tarfi'. Tarfi' ini adik-adik adalah sebutan nipis pada huruf lam. Bagaimanakah bacaannya? Tengok. Lillahi. Okey, ni senang je. Lillahi. Okey, yang kedua billahi. Yang ketiga bizikrillah. Bizikrillah. Yang keempat min dunillah. Min dunillah. Yang kelima la man yu'minu billah. La man yu'minu billah. Okey. Yang keenam la yashtaruna bi ayatillah. Okey, Ustaz ulang balik yang atas saja. Jadi di rumah boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bacaan tarfi' iaitu bacaan ringan ataupun nipis pada huruf lam. Tengok Ustaz baca macam mana. Lillahi. Okey, boleh baca semula. Lillahi. Yang kedua billahi. Yang ketiga bizikrillah. Kita tak baca bizikrullah, dia tak boleh. Dia terbelit lidah kalau kita baca bizikrullah, tak boleh. Sebab tu bacaan ini adalah bacaan tarfi'. Bizikrillah. Bizikrillah. Okey, seterusnya min dunillah. Lagi min dunillah. Min dunillah. Jadi kalau kita baca dengan bacaan taqliz susah. Min dunillah. Tak boleh. Mulut kita jadi macam penuh. Sebab kalimah sebelum tu adalah baris di bawah. Kita kena baca min dunillah.
Okey. Selesai untuk bacaan Al-Jalalah. Kita lihat kepada muka surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya ni pada muka surat 24. Okey, adik-adik di rumah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat apakah yang terkandung dalam ni bacaan huruf bertasydid selain daripada nun dengan mim seperti ini. Ni Ustaz Amir yang beberapa huruf saja. Yang pertama, okey, pergi bawah pula kan. Yang pertama ni, yang illa, ni illa. Yang kedua, Rabbi. Yang kedua, Rabbi. Yang ketiga, sijil. Yang keempat, hatta. Yang kelima, sadda. Okey. Ini adik-adik tidak ada masalah. Adik-adik boleh baca di rumah. Bagaimana macam Ustaz ceritakan sebelum ini. Okey, Ustaz tunjukkan. Al-misal. Bagaimana kita nak terangkan kepada kerakan ataupun kita nak terangkan ataupun kita nak memberi pemahaman kepada diri kita bagaimana ke bacaan huruf bertasydid. Sebelum ni Ustaz tunjuk huruf nun sabdu dengan mim sabdu. Kamu berkata mungkin lain. Okey. Bacaannya sama juga dari segi bentuk bacaan bertasydid ini bagi huruf selain nun dengan mim. Ia tidak berkaitan dengan hukum wajibul gunnah seperti nun sabdu dengan mim sabdu. Tetapi kalau kita nak menyebutnya, dia tidak dia macam bacaan dia terang, bacaan dia tidak ada tidak seperti hukum wajibul gunnah. Okey. Ustaz tunjuk contoh ni. Okey. Lihat Ustaz tunjukkan whiteboard Ustaz. Okey, tadi kita lihat tadi apa contoh tadi adik-adik. Okey. Kita satu contoh iaitu bacaan Rabbi Rabbi. Okey. Okey, Rabbi. Okey. Okey, Rabbi. Ra. Hitam lah. Okey, semula. Okey, Ra. Okey, Rabbi. Rabbi. Okey. Adik-adik menyebut kalimah ba ni bertanda tasydid ni, bertanda sabdu ni, baris di bawah seperti ini. Ustaz ulang balik. Ra. Rob. Tanda mati. Okey. Ini kita buat dalam mata bulat. Rob. B. Macam ni. Okey, nampak tak? Okey. Ustaz tunjuk yang lain pula. Cuba tengok dalam buku teks tadi, apa lagi kalimah kita nampak contoh. Okey. Kalimah seperti yadu'u. Yadu'u yang ke-8 ni, contoh yang ke-8 tadi. Yadu'u. Okey, Ustaz tulis sini ya. Okey. Yadu. Yadu'u. Okey, ini contoh dia. Yadu'u. Kita baca seperti ini. Ya. Yadu. Yadu. Macam ni. Yadu. Ain pertama mati dan ain kedua berbaris di hadapan ni. Ini yang kita nak tunjukkan bagaimana bacaan tasydid bagi huruf-huruf selain daripada nun dengan mim. Contoh yang Ustaz bagi tadi, huruf ba ini huruf ain. Bila kita berjumpa dengan huruf bertasydid, ini ain bertasydid pada di hadapan, maka dia akan jadi yang pertama ain bertanda mati, yang kedua ain bertanda hadapan. Sama juga kalau huruf
fa ke, huruf qaf ke, kan. Kalau dibaris di atas atau baris di bawah, pertamanya huruf itu akan bertanda mati. Dan huruf yang sama juga yang kedua akan bertanda baris mengikut pada bacaan tadi. Okey, Ustaz harapkan adik-adik jelas dengan penjelasan Ustaz mengenai bacaan bertasydid dan juga bacaan al-jalalah. Okey, baiklah kita akan teruskan kepada sesi pembelajaran kita bahagian yang kedua. Okey, bahagian kedua ini adik-adik boleh lihat pada muka surat. Okey, bahagian adab. Bahagian adab kita dah belajar minggu lepas iaitu adab pada keluarga. Okey. Dah jumpa dah? Okey. Keluargaku sayang. Kita dah belajar. Kita dah belajar tajuk keluargaku sayang. Pada hari ini kita nak terus kepada kepentingan mengamalkan adab kepada keluarga. Kepentingan mengamalkan adab kepada keluarga. Okey adik-adik. Dah jumpa dah belum lagi? Kalau belum, adik-adik boleh buka pada muka surat. Okey, pada muka surat ni. Ni. 130. Kita nak ulang kaji ni balik. Okey. Yang pertama adik-adik kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Okey. Yang pertama saling menyayangi. Kita perlu bersayang-sayangan sesama adik-adik kita. Jangan bermusuh-musuhan. Nabi SAW membencikan permusuhan terutamanya kalau melibatkan ahli keluarga. Okey, yang kedua merapatkan hubungan keluarga. Kita janganlah kita sikit-sikit benda yang kecil kita bergaduh dengan adik-adik kita. Adik-adik, kita ni umpama, kalau orang Islam tu umpama satu binaan, saling menyokong antara satu sama lain. Kalau dalam keluarga ni, adik-beradik ni umpama cubit peha kanan terasa peha kiri. Itulah umpamanya adik-beradik ni saling bantu-membantu. Kita kena merapatkan hubungan keluarga dan eratkan silaturahim. Okey. Yang ketiga, kebahagiaan keluarga terjamin. Bila kita mengamalkan adab terhadap keluarga yang bahagia, keluarga yang mahabbah, mawaddah, sakinah juga akan diperolehi. Dan yang terakhir, bila kita mengamalkan adab keluarga, kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak nak dalam rumahnya diberikan ataupun disentiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah rumah itu bercahaya kerana ahli keluarganya saling mengamalkan adab sesama ahli keluarga, saling sayang menyayangi, saling berkasih sayang antara satu sama lain. Okey, dan apakah yang di sebaliknya? Apakah kata lawan bagi kepentingan? Ini dia. Akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Yang pertama adik-adik, bila kita ni tak nak beradab, kita tidak berlaku sopan, kita tidak berlaku baik dengan ahli keluarga kita. Yang pertama adik-adik, ini kita tak nak hilang kasih sayang antara kami. Hilang kasih sayang antara kami. Kita tak nak adik-adik. Kita benda kecil saja. Kadang-kadang abang marah adik, kakak marah abang, kakak marah adik. Kita senang ataupun bila mak ayah menegur perkara yang tidak baik, kita cepat rasa marah, rasa ego. Dia akan mewujudkan perasaan yang tidak sedang, seterusnya hilang kasih sayang dalam keluarga. Yang kedua, melambangkan pribadi yang buruk, nauzubillah. Bila kita tak ada adab sesama keluarga, kita tidak beradab dengan orang lain. Betul? Ustaz kata ni sebab kita lihat orang yang tidak ada kasih sayang dalam keluarga, orang yang tidak ada hubungan yang baik, hubungan yang akrab serta bersama ahli keluarga, tingkah laku dia di luar membawa cerminan kepada dirinya dalam keluarga.
dia sering bergaduh dengan rakan, dia sering melakukan perkara yang tidak baik antara orang lain. Ini semua bertitik tolak daripada perkara-perkara yang tidak baik, iaitu dia mengabaikan adab terhadap keluarga. Okey, yang ketiga, adik-adik merenggangkan hubungan keluarga. Akibat kita abaikan adab, kita telah merenggangkan hubungan kekeluargaan. Kita telah mewujudkan satu jurang antara ahli keluarga. Dan yang terakhir, dimurkai oleh Allah. Nauzubillah. Kita tak nak adik-adik, kita ni ahli keluarga, kita sama adik-adik, kita sesama ahli keluarga kita tak nak ada satu perkara yang tidak baik dalam keluarga. Kita tidak menghormati. Bila semua membawa hal masing-masing, ayah bawa hal dia, ibu bawa, mak bawa hal dia, abang bawa hal dia, akak bawa hal dia, maka keluarga akan tumbang ambing. Bila keluarga tumbang ambing, maka berlakulah perkara-perkara yang tidak baik, akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, adik-adik, selesai untuk tajuk ini. Tajuk tentang kepentingan dan akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Baiklah adik-adik, di sini Ustaz nak kongsikan kepada adik-adik, boleh lihat dalam buku aktiviti, ni buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 1. Okey. Tajuk yang tadi kita belajar tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Adik-adik boleh lihat dalam buku yang warna pink ni, cantik buku ni. Ustaz harapkan adik-adik di rumah adalah buku ni. Bawa balik ke rumah, jangan simpan di sekolah. 3 bulan tak belajar, habis bergabuk kat sekolah. Okey. Ini Ustaz dah terangkan pada minggu lepas, muka surat 22. Muka surat 22. Ni muka surat 22 Ustaz dah terangkan minggu lepas, bacaan bertasydid mim sabdu dan min sabdu. Okey, kemudian ini kita nak sambung. Ini latihan berkaitan dengan bacaan Al-Jalalah. Muka surat 24. Muka surat 24. Apakah yang adik-adik perlu buat? Okey, lihat. Huruf lam dibaca taklis merah, huruf lam dibaca tarqiq hijau. Okey, adik-adik kena bezakan yang mana satu taklis, iaitu bacaan tebal ataupun bacaan besar. Dia kena sebelumnya berbaris di atas dan baris di hadapan bertemu dengan Allah. Manakala huruf lam dibaca tarqiq, iaitu dibaca dengan nipis, adik warnakan dengan warna hijau. Bacaan tebal taklis, warnakan merah. Bacaan nipis, iaitu baris di bawah, mewarnakan warna hijau. Adik-adik warnakan merah dengan hijau saja. Okey, ini adik-adik boleh buat di rumah sebagai pembelajaran ataupun latihan kendiri. Okey? Tak faham, tengok balik video ni. Okey, Ustaz kata tadi apa? Warna merah untuk taklis, warna hijau untuk tarqiq. Okey, jangan tertukar. Tengok video ni, tengok penerangan Ustaz sebelum ni. Okey. Kemudian adik-adik, ini hanya baca dan warnakan kalimah yang bertasydid. Okey. Adik-adik boleh lihat pada muka surat 25 yang mana huruf ataupun kalimah yang ada tanda sabdu, tanda tasydid. Maka adik-adik boleh warnakan. Okey. Macam mana adik-adik nak warnakan? Okey. Yang mana kalau dia kata baca dan warnakan kalimah yang bertasydid, kalimah yang bertasydid. Yang mana satu? Ustaz bagi contoh. Yang pertama lah asyaddu, asyaddu. Asyaddu ni sebab apa? Huruf dal ada sabdu baris di hadapan. Maka adik-adik warnakan, warnakan. Okey. Seterusnya Ustaz nak adik-adik lihat pada muka surat yang di belakang sana, iaitu di bahagian keluarga. Ini sudah tak pastilah dah buat ke belum, masih Ustaz dah terangkan pada minggu lepas. Okey, muka surat 132. Okey, ini Ustaz dah terangkan tentang keluargaku sayang.
Okey, adik-adik boleh isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi di atas ni. Kita orang persaudaraan. Okey, ini jawapan dia. Kita orang persaudaraan. Apakah petikan ini? Keluarga ialah tempat kosong yang mempunyai pertalian kosong dengan kosong. Isi tempat kosong dengan jawapan yang telah disediakan di atas ini. Saya dah beritahu apakah yang mana tak boleh baca Jawi, tak ada masalah. Tengok video ni berkali-kali. Okey? Di bawah ni pula kamu perlu tandakan rahit. Yang mana sebagai anggota keluarga kamu? Ibu, ya atau tidak? Kalau ya, tanda right. Tanda betul. Yang kedua nenek, betul ke salah? Ayah, betul ke salah? Yang keempat jiran, betul ke jiran ni ahli keluarga kita? Kalau bukan, pangkah. Yang kelima adik. Yang keenam kawan. Dan yang ketujuh abang. Tandakan right, tandakan betul kepada gambar yang menunjukkan bahawa ahli keluarga kita. Ustaz tak nak anak murid Ustaz tak tanda betul, semua betul. Tapi jawapan salah. Baca betul-betul. Tak faham, tengok video sekali lagi. Okey. Yang muka surat 133, tadi 132. Okey, kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Yang bawah ni akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Gambar yang pertama menerangkan merapatkan silaturahim. Yang mana satu? Kepentingan ke akibat. Yang kedua, hubungan semakin renggang. Yang ketiga, hilang kasih sayang. Yang keempat, kebahagiaan keluarga terjamin. Okey, selesai. Okey, dan yang terakhir, ini pun Ustaz nak terangkan sekali lagi. Minggu lepas Ustaz dah terangkan. Itu saya nak ulang balik. Mungkin ada di kalangan penonton kita, murid-murid Ustaz yang baru, ahlan wa sahlan. Okey. Nak tengok apakah penerangan ni yang tak boleh baca Jawi. Ustaz nak tolong yang tak boleh baca Jawi ni supaya dia boleh siapkan latihan dalam buku aktiviti ni. Okey, yang pertama, maafkan saya ibu. Okey, yang mana satu gambar yang sesuai dengan ayat tersebut? Yang kedua, Assalamualaikum nenek. Assalamualaikum nenek. Yang kedua. Yang ketiga, saya sayang adik. Saya sayang adik. Yang keempat, terima kasih ayah. Yang kelima, boleh saya tolong? Yang keenam, jemput minum. Okey, selesai penerangan tentang latihan dalam buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 1. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, murid-murid Ustaz tahun 1. Okey, boleh lihat di bahagian Jawi suku kata terbuka. Okey, kita lihat. Okey, soal sini tajuk dia. Okey, adik-adik boleh lihat pada muka surat. Okey ni. Dia tunjukkan suku kata terbuka. Muka surat 62. Untuk kita mengenali huruf-huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Okey, kalau kita lihat dalam contoh di kedai kek, di kedai kek Umi, kalimah yang diberi contoh yang pertama buku. Buku, ba waw kaf waw, buku. Yang kedua, sudu. Kenapa sudu sin waw ni bersambung dan dengan waw tak bersambung? Kerana huruf dal ini adalah antara 7 huruf sombong. Dia tidak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Jadi kena ingat, ada 7 ada 7 huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Okey. Okey, Ustaz tunjukkan juga ni. Apakah huruf-huruf dia? Yang ada di rumah, kalau ada buku nota boleh tulis. Tak ada masalah, no problem. Okey.
Kita lihat. Okey, yang pertama huruf alif. Ni tidak boleh bersambung dengan selepas dia. Jangan pandai-pandai kita buat huruf alif, kita jumpa huruf apa? Huruf ba, kita pun buat macam ni. Ni. Salah. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Huruf alif macam ni. Selepas dia terpisah. Alif, ra, zai, dal, zai. Apa lagi? Waw. Tak punya waw lain macam. Waw, waw ni kena ada macam ni. Cantik. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini 7. Dia tidak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Huruf selepas sebelum. Dia tidak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Huruf selepas dia tidak boleh bersambung. Tapi dengan huruf sebelum dia boleh bersambung. Okey. Faham tak? Faham. Tengok pada contoh perkataan kalimah. Adik-adik salin dulu. Alif, ra, zai, da, za, waw, va. Tidak boleh bersambung dengan apa-apa huruf selepas dia. Tapi sebelum boleh. Sambung macam ni sambung. Sambung macam ni lah. Contoh. Huruf ba. Bertemu dengan huruf alif. Tambah dengan huruf alif. Maka dia jadi macam ni. Tetapi kalau huruf alif duduk di depan bertemu dengan huruf ba, maka dia tidak boleh jadi bercantum. Dia kena terpisah macam ni. Tidak boleh bercantum. Alif selepas dia tidak boleh bercantum. Tetapi kalau alif, ba duduk di sebelum dia, dia boleh bercantum. Okey. Selesai. Ustaz akan sambung balik dengan penerangan pada buku teks. Okey, okey, yang kita seterusnya roti, meja, meja, topi, ibu, bunga. Apa lagi? Pasu, ceri, tisu. Okey, adik-adik. Bila adik dah tulis tadi 7 huruf tadi, huruf sombong tadi, adik-adik boleh lihat dalam kalimah ni. Betul tak Ustaz cakap? Ra selepas dia tidak bercantum. Waw selepas dia tidak boleh bercantum. Tetapi kalau huruf waw tadi, sebelum dia boleh bercantum dengan ba, selepas dia tak adalah. Macam huruf macam ni, bunga. Ba, waw, bu. Ba dengan waw ni boleh bercantum. Tetapi waw dengan ngah tidak boleh bercantum. Di situ. Okey. Ni adik-adik boleh lihat. Adik-adik boleh lihat, boleh kenal bagaimana huruf-huruf huruf-huruf Jawi, huruf-huruf Jawi ini nak ditulis macam mana, nak kenal dia. Ni kalau di awal nun macam ni, di tengah macam ni, di akhir macam ni. Adik-adik kena hafal, adik kena hafal. Kalau huruf fa dengan huruf qaf, dia punya titik dia perlu ada di atas, betul-betul di atas dia. Okey? Begitu juga dengan huruf ya. Huruf ya, dia punya titik betul-betul berada di, jika di tengah berada di atas ni, di tajam ni. Kalau di awal dia duduk di sebelah lekuk naik, lekuk tepi tu. Okey. Selain itu juga kita lihat contoh-contoh pada muka surat pada muka surat apa? 64, muka surat 63. Contoh-contoh adik-adik ambil masa di rumah waktu cuti ni, baca, kenal dan faham. Kalau boleh ingat sekali. Okey, huruf lam di awal macam ni, di tengah macam ni. Huruf mim di awal macam ni, di tengah macam ni, di hujung macam ni. Kita kena latih diri kita selalu melihat dan selalu latih untuk diri kita menulis. Lepas tu kita buat latihan sendiri di rumah. Adik-adik dah tengok, dah kenal. Alif, adik-adik salin alif sampai ya. Okay, di depan ni macam mana. Di tengah macam mana bentuknya, di akhir macam mana. Kemudian adik-adik bandingkan di dalam buku teks.
Betul tak? Ini adik-adik boleh buat sendiri dari dalam kertas kosong. Buat sendiri dalam kertas kosong, adik-adik boleh semak sendiri. Okey? Sampai di sini saja kelas Pendidik Islam tahun 1. Ustaz harapkan adik-adik boleh belajar dan juga dapat menonton video ni sehingga habis. Dan seterusnya dapatlah menyiapkan semua aktiviti yang terkandung dalam buku aktiviti. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam waktu dan hari yang sama dalam video pembelajaran Maya Pendidik Islam tahun 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.